Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah pada malam yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kebaikan pada kita bersama insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita nak cerita dan kita nak berkongsi pula berkaitan dengan beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya pilih pada malam ni untuk kisahkan berkaitan dengan syuhada, sahabat-sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Yamamah. Kalau dalam buku nota tu pada muka surat 52. Yamamah ada satu nama tempat. Yamamah ni nama tempat. Yang sekarang ni dia berada di kawasan kalau nama sekarang ni kawasan Riyadh lah, ibu negara Arab Saudi. Sekitar kawasan tu ada Yamamah. Peristiwa Yamamah, peperangan Yamamah ni berlaku selepas dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Iaitulah ketika zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila naiknya Abu Bakar jadi khalifah, di antara perkara yang berlaku pada waktu itu ialah gerakan segelintir daripada orang-orang Arab murtad, meninggalkan agama, enggan bayar zakat. Bahkan ada pula gerakan melawan, gerakan yang bangkit untuk melawan pemerintahan Abu Bakar secara terang-terangan. Mereka murtad, mereka dakwah macam-macam, termasuklah muncul gerakan seorang nabi palsu. Seorang nabi palsu. Dia kata dia nabi. Namanya Musailimah Al-Kazzab. Yang hakikat sebenarnya Musailimah muncul sebelum tu lagi. Waktu Nabi duduk hidup lagi, waktu Nabi masih ada, Musailimah dah dakwah kata diri dia sebagai nabi. Cuma tak berlaku penentangan, dia tak bangkit secara terbuka yang menyebabkan tidak sempat untuk dihantar pasukan bagi memeranginya. Tapi bila sampai zaman Abu Bakar, gerakannya makin terbuka, dia lawan terang-terangan, maka Abu Bakar tidak punya banyak pilihan melainkan terpaksa untuk serang mereka ni. Maka berlakulah perang. Dari satu perang ke satu perang, dia macam siri. Perang Yamamah ni perang kemuncak. Tapi sebelum daripada Yamamah, dia banyak dah perang-perang kecil. Memerangi golongan yang sama lah. Kelompok yang murtad, kelompok yang tak membayar zakat, kelompok ni perang kecil. Dan akhirnya kemuncak berlaku penentangan ataupun peperangan dengan kelompok Musailimah Al-Kazzab, iaitulah di Yamamah. Ketika Nabi masih ada, Nabi pernah hantar seorang sahabat nama dia Habib ibn Zaid Al-Ansari. Habib ibn Zaid Nabi hantar bawa surat pergi jumpa dengan Musailimah untuk ajak dia kembali kepada beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah dan jangan duk mengakulah kata diri Nabi dan sebagainya. Maka Habib ibn Zaid bawa surat pergi jumpa dengan Musailimah. Musailimah apabila terima surat dia baca, dia tanya kepada Habib yang merupakan utusan Nabi ni, Habib ibn Zaid Al-Ansari. Dia tanya,
Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kamu mengaku tak kata Muhammad itu Rasulullah? Musailimah tanya kepada Habib, utusan yang Nabi hantar. Kata Habib Ibn Zaid Al-Ansari, "Na'am." Ya. Soalan dia apa? Hang mengaku tak Muhammad Rasulullah? Kata Habib, "Na'am." Ya. Fayaqulu lahu, "Aw tashhadu anni Rasulullah?" Musailimah tanya pula soalan kedua. Dia pun pandai main psikologi. Bila hang mengaku Muhammad Rasulullah, dia sambung soalan. Dia kata, "Mengaku tak aku ni juga utusan Allah?" Musailimah tanya ni, "Mengaku tak aku juga Rasulullah?" Maka jawab Habib, "Ana as-sammu la asma'." Aku tak berdengar. Dia pun pandai. Habib ni pun pandai. Aku tak berdengar. Hang tanya apa? Lalu berlaku beberapa kali. Musailimah tanya kat dia, dia jawab jawapan yang sama. Aku tak dengar. Aku tak dengar. Aku tak dengar. Akhirnya Musailimah membunuh Habib Ibn Zaid ni dengan cara dia kerat sikit-sikit anggota. Diperlakukan sedemikian rupa. Habib Ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu an syahid dalam peristiwa tu sebelum daripada Nabi wafat. Maknanya sebelum berlaku perang Yamamah ni, perang yang menentang Musailimah ni, dia dah buat sesuatu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Habib Ibn Zaid. Habib Ibn Zaid ni siapa? Anak kepada Nusaybah binti Ka'ab Al-Ansariyah. Kalau tuan-tuan pernah kita lintas cerita tentang perang Uhud dulu, yang pernah kita baca dah cerita perang Uhud, salah seorang wanita yang terlibat mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nusaybah binti Amarah, Ummu Amarah binti Ka'ab Al-Ansariyah. Dia ni adalah mak kepada Habib Ibn Zaid yang dibunuh oleh Musailimah Al-Kazzab. Jadi bila berlaku perang Yamamah, perang Yamamah ni jumlah tentera Islam pun ramai, jumlah musuh pun ramai. Berlaku perang yang begitu berskala besar. Orang Islam, tentera muslimin diketuai oleh Khalid ibn Al-Walid. Juga diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Juga di antara komander pada waktu itu Syurahbil ibn Hasanah. Ini nama-nama sahabat Nabi. Bila perang tu berlangsung begitu dahsyat yang akhirnya di kalangan tentera Islam terkorban syahid, gugur syahid sekitar 1,200 orang. Sekitar 1,200 orang para sahabat yang gugur syahid. Sementara di pihak Musailimah, dia sendiri terbunuh dan tenteranya terbunuh berbelah ribu. Berkali ganda daripada yang syahid. Orang Islam yang syahid 1,200 orang ni, sebahagian besar yang syahid ni adalah mereka yang menghafaz Al-Quran. Yang syahid ni yang hafaz Quran. Jadi bila Sayyidina Umar, yang waktu tu bukan khalifah, Sayyidina Umar pembantu kepada Abu Bakar As-Siddiq, bila dia dapat berita kata yang gugur syahid ni ramai di kalangan penghafaz Al-Quran, maka terbit cadangan dari Umar bin Al-Khattab untuk Al-Quran mula dikumpulkan. Waktu tu Al-Quran tak dikumpulkan lagi. Al-Quran dicatat dan ada pada ramai orang. Kawan ni simpan sikit, kawan ni simpan sikit. Jadi bila Umar fikir yang syahid dalam peperangan Yamamah ni ramai yang hafal Quran, bimbang-bimbang nanti orang kemudian tak boleh nak baca Quran. Sebab Quran datang dalam bentuk hafazan je. Tak ada buku, tak ada tempat nak baca. Maka Umar mencadangkan untuk dikumpulkan Al-Quran. Bermula selepas daripada perang ni. Dan cadangan itu diterima dan dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikumpulkan Quran dan akhirnya jadilah satu mushaf. Kemudian disimpan. Kemudian zaman Uthman bin Affan disalin mushaf itu menjadi lebih banyak dan dihantar ke tempat-tempat orang Islam. Jadi dalam 1,200 sahabat-sahabat ataupun orang Islam yang gugur syahid ni, di antara yang kita nak sebut pada malam ini beberapa orang. Kita tak sebut semua lah. Sebut semua 1,200 kita sebut beberapa tokoh-tokoh yang antara sahabat-sahabat hebat yang mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syahid dalam peperangan Yamamah. Yang pertama,
Namanya Sabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sabit bin Qais. Sabit ni nama orang Arab lah. Bukan Sabit kita lah. Sabit dengan huruf tha. Kalau ejaan Arabnya tha alif ba ta. Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sabit ini dikenali dengan nama Abu Muhammad. Orang panggil dia dengan Abu Muhammad, dan dia ada satu keistimewaan, iaitulah dia digelar dengan gelaran Khatibul Ansar, pemidato di kalangan orang-orang Ansar. Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi bentuk pentadbiran, Nabi bentuk semua sistem kehidupan. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat, mulalah orang-orang luar datang jumpa dengan Nabi. Sama ada datang jumpa nak tanya tentang Islam ataupun nak buat hubungan-hubungan diplomatik, adalah orang-orang luar datang. Yang daripada Najran, daripada mana hala, datang jumpa Nabi. Dan bila datang, delegasi yang datang jumpa Nabi ni, tata caranya Nabi akan sambut dan akan berlakulah ucapan-ucapan yang disampaikan. Dan biasanya ketika menyambut delegasi dari luar, maka Nabi akan minta Sabit ibn Qais untuk jadi juru cakap ataupun menyampaikan ucapan. Maka dia digelar sebagai, kalau hari ini mereka dia ada juru cakap negara, macam itulah lebih kurang jawatan kepada Sabit ibn Qais. Kenapa Nabi pilih dia? Kerana dia petah bercakap dan suara dia lantang. Dia punya satu kemahiran pandai bercakap. Bukan cakap pandai. Ada orang dia cakap pandai, tapi Sabit ibn Qais pandai bercakap, pandai berhujah, dan suaranya itu lantang. Sebab itu bila turun ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jangan kamu berkata di hadapan Nabi dengan suara yang kuat. Bila ayat itu turun dalam surah Al-Mujadalah, dia turun ayat tu yang melarang orang Islam untuk bercakap kuat di hadapan Nabi. Sabit ibn Qais ni dia seorang sahabat yang sangat, para sahabat ni dengan Quran hubungan dia rapat lah. Dia merasakan ayat tu tuju kat dia. Lalu dia balik rumah sembunyi, tak pergi mana, duduk dalam rumah, tak keluar pergi mana. Sehingga Nabi menyedari kehilangan Sabit ibn Qais. Nabi minta sahabat pergi cari. Bila sahabat pergi cari di rumah dia, duduk ada. Sahabat tanyalah, wahai Sabit, Nabi duk tengok kamu tak pergi masjid banyak hari, pasal apa? Sakit demam ke apakah? Kata Sabit, habis dah aku. Habis dah. Sebab apa habis? Kerana ayat Quran turun yang sebut, kata orang yang bercakap dengan suara kuat di hadapan Nabi, amalan dia sia-sia. Habis aku suara kuat. Lalu sahabat-sahabat ni pun balik report pada Nabi, ya Rasulullah, Sabit ibn Qais duk di rumah dia, tak pergi mana, tapi dia rasakan ayat Quran itu tuju kat dia. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, beritahu kepada Sabit ibn Qais, ayat tu bukan maksud dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sebab tu dia serta di sini, beliau pernah mendapat pengkhabaran gembira daripada baginda Nabi untuk mendapat syahid, dan juga Nabi pernah akui dia adalah ahli syurga. Ayat tu bukan tuju kat dia, tapi sahabat ni bila baca ayat Quran, dia akan rasa ayat-ayat Quran tuju kepada mereka sebelum nak ukur orang lain. Ini kualiti yang ada pada para sahabat, sentiasa merasakan ayat Quran itu ayat yang menyentuh tentang mereka. Cerita ayat Quran itu tentang golongan-golongan yang sekian, dia akan ukur diri dulu. Ini di antara benda yang kita patut tiru daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Beliau merupakan pemegang bendera bagi kaum Ansar. Waktu perang Yamamah ni dia pegang bendera. Pegang bendera ni di antara orang depan lah. Watak penting lah. Di kalangan orang Ansar, dia adalah pemegang bendera. Kemudian disebut seorang yang diketahui wasiatnya selepas mati, apabila wasiat beliau hadir dalam mimpi seorang sahabat dan dilaksanakan oleh Abu Bakar. Terjadi dalam perang ni, bila dia gugur syahid, sahabat-sahabat dah selesai semua dah, kebumikan para syuhada, mereka pun berehat sementara nak balik ke Madinah. Seorang sahabat telah bermimpi. Malam tu dia bermimpi. Dalam mimpinya Sabit ibn Qais datang.
datanglah mimpi dan cerita kepada dia 3 benda. Antaranya Sabit kata, isu hang beritahu kepada Khalid bin Al-Walid, panglima kita ni, ada orang yang ambil aku punya baju besi, pergi cari tempat sekian. Dan kemudian antara dalam mimpi itu juga dia bagi tahu, balik nanti kamu pergi jumpa dengan Abu Bakar khalifah. Beritahu kepada dia, aku ada hutang sekian-sekian. Dan ambil daripada duit sekian-sekian untuk selesaikan hutang ni. Tapi jangan habaq kepada Abu Bakar, kata ni mimpi. Satgi dia tak tepi. Jadi kawan ni pun bila bangkit pagi, mimpi ni dia duk ingat. Sebiji. Lalu dia cerita kepada Khalid, dan Khalid pergi cari benda yang dimaksudkan, jumpa betul. Dia balik ke Madinah, dia pergi cerita dekat Abu Bakar, dan Abu Bakar melaksanakan wasiat yang ditinggalkan. Sedangkan wasiat itu wasiat yang datang dalam mimpi. Sebab itu kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menukilkan kisah ini, dia kata fala ya'lamu ahadun jazat wasiyatahu ba'da mautih illa Thabit ibn Qais ibn Syammas. Tidak ada seorang manusia yang dilaksanakan wasiatnya selepas mati. Mana wasiat tu bukan wasiat yang dia buat ketika hidup. Wasiat tu datang selepas dia mati. Tak ada orang laksanakan melainkan yang berlaku kepada Thabit ibn Qais. Dilaksanakan wasiatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini sahabat yang hebat, sahabat yang mulia, gugur syahid dalam peperangan Yamamah. Sayyiduna Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu wa ardah, khatibul ansar, pemidato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kedua namanya Ma'an bin Adi Al-Balawi. Ma'an bin Adi Al-Balawi. Namanya ringkas, Ma'an. Mim, Ain, Nun. 3 huruf. Ma'an bin Adi ni orang Madinah. Orang Madinah yang masuk Islam awal. Dia bila kita sebut sahabat ni, dia ada Ansar, dia ada Muhajirin. Kalau kita sebut sahabat Muhajirin masuk Islam awal, maknanya apa? Mereka masuk Islam ketika zaman dakwah Nabi ini peringkat permulaan. Istilah kepada mereka ni minas sabiqin al-awwalin. Ini orang Muhajirin. Kalau orang Ansar, orang Madinah, bila sebut kata depa ni masuk Islam awal dalam konteks Madinah, maknanya sebelum Nabi hijrah. Setahun 2 tahun sebelum Nabi hijrah, mereka dah beriman. Mereka dah masuk Islam. Hasil dari dakwah Mus'ab bin Umair dan rakan-rakan, mereka masuk Islam. Maka golongan Ansar, bila kita kata masuk Islam awal tu maksudnya setahun 2 tahun sebelum dari Nabi hijrah. Ma'an bin Adi termasuk di kalangan orang yang awal masuk Islam. Maknanya sebelum dari Nabi hijrah, dia dah masuk Islam. Dan dia telah menyertai perjanjian Aqabah bersama dengan Nabi. Perjanjian Aqabah dengan Nabi. Kemudian bila Nabi hijrah, berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Khandaq, berlaku perang-perang, banyak perang. Ma'an bin Adi di antara orang yang tidak pernah terluput satu perang pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia ikut semua. Ma'an bin Adi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi persaudarakan Ma'an ibn Adi, orang Madinah ni. Nabi persaudarakan dengan sahabat dari Mekah, namanya Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi persaudarakan Ma'an dengan Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab ni siapa? Abang kepada Umar bin Al-Khattab. Dia persaudarakan dan jadi macam, kan Nabi persaudarakan orang Mekah dan orang Madinah ni, dia jadi macam adik-beradik, rapat sungguh. Ini di antara proses pertama yang Nabi buat. Dan banyak sebablah Nabi buat ni. Kerana orang Madinah dengan orang Mekah ni, dia punya kemahiran berbeza. Kemahiran kawan ni lain kawan ni. Jadi Nabi pesangkan supaya dia jadi satu ikatan yang kukuh, yang akhirnya membentuk satu masyarakat yang bagus di Madinah Al-Munawwarah. Ma'an bin Adi, Nabi persaudarakan dengan Zaid bin Al-Khattab. Zaid ni abang kepada Umar bin Al-Khattab. Abang kepada Umar. Dia masuk Islam lebih awal daripada Umar. Dan dalam perang ni dia di antara pemegang bendera juga di kalangan Muhajirin, dan dia dibunuh. Zaid bin Al-Khattab juga syahid dalam perang Yamamah. Seperti mana Ma'an bin Adi syahid, dia juga syahid. Maknanya kalau dalam catatan kita ni saya tulis nama Ma'an, Zaid pun termasuk. Boleh tambah dalam senarai nota orang yang syahid dalam perang Yamamah adalah Zaid bin Al-Khattab. Dan dia dibunuh. Zaid bin Al-Khattab ni dibunuh
dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Maryam Al-Hanafi, orang yang bunuh Zaid bin Al-Khattab. Dan Abu Maryam Al-Hanafi ini kemudiannya masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia bunuh Zaid bin Al-Khattab dalam perang Yamamah, tapi selepas itu dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan dia pernah sebut, Abu Maryam Al-Hanafi pernah sebut, mujuklah, bahasa mudah lebih kurang, mujuklah aku tak dibunuh oleh Zaid bin Al-Khattab dalam perang tu. Kalau tidak, aku akan ke neraka. Mujuklah. Maknanya, dia berjaya menyelamatkan diri dia dari Zaid, kemudian dia dapat hidayah untuk masuk Islam. Dan Zaid bin Al-Khattab ni, sebelum daripada perang Yamamah, dalam perang-perang yang berlaku, maknanya siri-siri perang memerangi orang murtad ni, dia juga terlibat. Dan ketika perang Yamamah, dia telah berjaya membunuh salah seorang tokoh hebat di kalangan golongan Musailimah ni, nama dia Ar-Rajjal ibn Anfuwah. Ar-Rajjal ni dia pernah masuk Islam, dan dia pernah mai jumpa Nabi. Dia pernah kira, kemudian dia murtad. Kemudian dia terlibat dan mengaku diri dia pun sebagai Nabi. Dia bawa fitnah yang cukup besar. Jadi dia dibunuh oleh Zaid ibn Al-Khattab. Dan Zaid ibn Al-Khattab, bila berita kata dia terbunuh, dia syahid dalam peperangan Yamamah, sampai kepada Umar, adik dia, kata Umar, rahimallahu akhi Zaidan sabaqani ilal husnayain aslama qabli wastashhada qabli. Kata Umar bin Al-Khattab, moga-moga Allah merahmati abang aku Zaid. Dia mendahului aku pada dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, dia masuk Islam lebih awal dari aku. Dan kebaikan yang kedua, dia dapat syahid yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Itu Zaid ibn Al-Khattab. Cerita kita tentang Ma'an. Ma'an bin Adi tadi, Nabi persaudarakan dia dengan Zaid ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dan menariknya, ataupun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan mereka berdua gugur syahid dalam peperangan yang sama. Zaid bin Al-Khattab dan juga Ma'an ibn Adi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah gugur syahid dalam peperangan yang sama. Sahabat yang ketiga, nama dia Abdullah bin Suhail bin Amr. Abdullah bin Suhail bin Amr radhiyallahu anhuma wa ardah. Abdullah bin Suhail ni, Abdullah ni sahabat, ayah dia juga sahabat. Suhail ni juga sahabat. Tapi Suhail adalah sahabat yang, kalau Abdullah ni sahabat, mereka ni orang Mekah. Abdullah sahabat yang masuk Islam awal, sementara ayah dia masuk Islam agak kemudian, iaitulah selepas peristiwa Fathu Makkah. Suhail bin Amr ini tokoh, kalau kita baca dalam sejarah Nabi, di antara tokoh Quraisy yang terkenal sebagai orang yang pandai untuk berunding, sebagai orang yang mempunyai kepetahan berucap, bercakap, adalah Suhail bin Amr. Dan namanya itu masyhur ketika mana peristiwa Sulhul Hudaybiyah, peristiwa perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Quraisy pada tahun ke-6 Hijrah, muncul nama Suhail bin Amr. Kita ingat balik cerita ni, kita pernah dengar, kita pernah baca. Suhail bin Amr, anak dia Abdullah masuk Islam awal. Anak dia Abu Jandal masuk Islam awal. Anak dia Sahlah masuk Islam awal. Tapi dia masuk Islam kemudian. Pun begitu, dia tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu berlaku peristiwa Sulhul Hudaybiyah, kan Sulhul Hudaybiyah ni Nabi nak main buat umrah. Tak boleh, dihalang. Quraisy tak bagi. Berlaku rundingan. Satu rundingan, dua rundingan, semua menemui jalan gagal, jalan buntu. Rundingan semua buntu. Quraisy tetap dengan pendirian, kami tak benarkan orang Islam untuk masuk Mekah. Balik tahun ni. Tahun depan kira lain. Jadi akhirnya, dah bila berlaku buntu sampai semua, Quraisy sendiri bila melihat kesungguhan orang Islam, mereka sendiri datang untuk buat kata putus, ataupun kita panggil perjanjian lah. Dah mereka duk tengok orang Islam betul-betul ni, sungguh-sungguh dia tak bergerak pergi mana ni, akhirnya mereka hantar wakil. Dan Nabi bila nampak wakil yang datang ini adalah Suhail bin Amr. Suhail ni makna apa?
Dalam bahasa Arab Suhail daripada perkataan sahal, maknanya mudah. Nabi ini dia seorang yang bersikap optimis. Bila tengok Suhail yang datang, Nabi kata moga-moga Allah mempermudahkan urusan kita. Sebab orang yang main ni nama dia mudah. Suhail bin Amr. Suhail ni ada anak perempuan, nama Sahlah. Sahlah maknanya mudah. Jadi nama dia mudah binti mudah. Dia pun tak payah fikir panjang. Orang Arab ni nama ringkas-ringkas. Mudah binti mudah. Bila Nabi nampak Suhail yang datang, Nabi kata moga-moga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan bila buat perjanjian Hudaybiyah ni, tuan-tuan boleh baca balik lah. Atas retah, kalau kita baca sekali pintas macam tu, kita akan nampak berat sebelah. Berat sebelah. Apa yang dibuat perjanjian? Kalau orang Mekah larikan diri pergi berlindung di pihak Madinah, Madinah wajib pulangkan orang Mekah tu. Tapi kalau orang Madinah datang berlindung di Mekah, Mekah tak wajib pulangkan. Tuan-tuan nak kata apa? Berat sebelah ke tak? Berat sebelah. Dan sahabat-sahabat pun kata berat sebelah. Tapi Nabi setuju. Ini kebijaksanaan Nabi ni. Nabi setuju. Okey, tak ada masalah. Bila setuju perjanjian, selepas ditandatangani semua siap dah, tiba-tiba Abu Jandal, anak kepada Suhail, yang dalam tajuk ni Abdullah, adik dia, nama Abu Jandal. Abu Jandal ni masuk Islam awal, tapi dikurung, dipenjara, ditekan oleh pak dia, tak boleh pergi mana. Sampai orang Islam hijrah, dia masih di Mekah. Sampai tahun ke-6 ni, maknanya dah belas tahun dah dia masuk Islam, dia tak boleh lari pergi mana lagi. Sehingga hari itu dia ada peluang untuk dia lepaskan diri dan dia pergi lari duduk di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Suhail nampak benda ni. Suhail kata, Muhammad, kita baru buat perjanjian. Perjanjian ni kata apa? Kalau orang tu orang Mekah, dia lari pergi minta perlindungan di pihak Madinah, Madinah wajib pulangkan serta-merta. Dan sekarang berlaku, anakku lari pergi ke Ang, hang kena pulangkan. Nabi pegang dengan janji. Sekalipun ni musuh ni, sepatutnya kalau ikut logik, seorang ni kena selamat lah. Lama dah duduk kena dera, paling seorang ni kena selamat. Buatlah macam mana pun kalau ikut logik. Tapi Nabi pegang dengan janji. Nabi pulangkan Abu Jandal. Nabi pulangkan Abu Jandal. Pergi balik. Abu Jandal kata, ya Rasulullah, ya aku baru boleh lepas diri, tolonglah selamatkan aku. Nabi kata, moga-moga Allah Ta'ala berikan pintu kemenangan kepada engkau. Maka dipulangkan Abu Jandal. Dan Suhail antara lain, bila dia tengok benda ni betul di hadapan dia, oh ya Muhammad macam ni. Ini sebahagian daripada titik tolak terhadap dia masuk Islam kemudian selepas daripada 2 tahun peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ini cerita Suhail. Anak dia Abdullah bin Suhail dalam perang ni gugur syahid. Dalam perang Yamamah gugur syahid. Dan bila gugur syahid, berita sampai kepada Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, yashfa'u syahid li 70 min ahlih fa arju an yabda'u bi. Kata Suhail, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat dari Abi Dawud, kata Nabi, yashfa'u syahid li 70 min ahli. Orang yang gugur syahid, orang yang syahid di jalan Allah, dia akan memberi syafaat kepada 70 orang daripada kalangan ahli keluarganya. Fa arju an yabda'u bi. Kata Suhail, aku mengharapkan anak aku nanti dalam senarai orang yang dia nak bagi syafaat, aku paling atas. Dia akan mula nampak aku. Walaupun ya Suhail mengakui dia masuk Islam lewat, tapi dia mengharapkan Allah kurniakan kepadanya syafaat hasil daripada syahidnya anak yang bernama Abdullah ibn Suhail radhiyallahu taala anhuma wa ardah. Suhail bin Amr ini, waktu Nabi bawa Islam peringkat awal, dia lawan Nabi. Dia gunakan petahnya bercakap ni untuk bantai, untuk tribai Nabi. Dan bila dia masuk Islam, dia gunakan kemahiran dia untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, kan orang-orang Islam yang berada di pinggir rata tempat mula murtad. Orang Mekah hampir murtad. Orang Mekah hampir murtad. Tapi yang menyelamatkan mereka, yang menenangkan mereka, yang menarik mereka kembali ke landasan yang tepat ni, lah Suhail bin Amr. Digunakan kemahiran dia bercakap untuk dia berhujah,
dia ajak para sahabat untuk jangan tinggalkan, walaupun Nabi dah wafat, jangan tinggalkan ajaran yang tepat ini, ajaran yang betul ini, ajaran yang benar ini. Ini jasa Suhail ibn Amr radhiyallahu an dan anak dia Abdullah bin Suhail, di antara orang yang syahid dalam peperangan Yamamah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang seterusnya yang gugur syahid dalam peperangan Yamamah, nama dia Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Abbad ibn Bishr. Dan Abbad ini di antara fudala'us sahabah, sahabat-sahabat yang terpilih, terkedepan. Umur tak panjang, dia hidup selama 45 tahun saja. Tak panjang, tetapi usia yang pendek itu diisi dengan penuh kualiti, sehingga menjadikan beliau termasuk di kalangan tokoh, di kalangan sahabat. Tokoh, maknanya orang yang cukup terkedepan. Dia masuk Islam, dia ni orang Madinah. Dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair duta Nabi. Dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Dan dia pernah dilantik oleh Nabi dalam beberapa misi-misi untuk jadi wakil, amil lah dalam bahasa mudah dia amil, untuk kutip zakat daripada kabilah-kabilah yang ada di sekitar ataupun di pinggir-pinggir Madinah. Dan dalam peperangan Yamamah, dia telah berjuang bersungguh-sungguh dan akhirnya dia gugur syahid dalam peperangan Yamamah. Satu hari dalam satu hadis riwayat daripada Aisyah, kata Aisyah, tahajjada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fasami'a sawtu Abbad yusalli fil masjid faqala ya Aisyah hadza sawtu Abbad qultu na'am qala Allahumma arhami Abbad Allahumma arham Abbada. Hadis ini riwayat dari Al-Bukhari. Kata Aisyah, satu hari Nabi SAW bangun salat malam, tahajud. Bangun salat malam di rumah aku. Maknanya malam tu giliran Nabi di rumah Aisyah. Nabi bangkit semayang malam. Bila Nabi bangkit semayang malam, Nabi dengar ada suara duk baca Quran dalam ruang masjid. Kan rumah Nabi dengan masjid sebelah-sebelah. Apa yang orang duk baca dalam masjid, dengarlah. Maka Nabi tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, haza sautu Abbad. Wahai Aisyah, yang duk baca Quran tu suara Abbad ke? Sebab kan orang dia kenal lah, Nabi dia kenal lah suara ni suara siapa, dia cam lah. Nabi tanya Aisyah, tanya tu untuk kepastian, walaupun Nabi rasa betul, betul suara tu suara Abbad, tapi Nabi tanya Aisyah, Aisyah, suara tu suara Abbad ke? Aisyah kata, naam, ya. Mungkin Aisyah nampak ke ataupun Aisyah dengar Aisyah pun cam. Aisyah kata, ya, tu suara Abbad. Maka Nabi SAW seraya berkata, Allahumma arham Abbada, ya Allah rahmatilah Abbad. Maknanya apa? Dia dapat doa khusus dari Nabi SAW. Dan Abbad terkenal sebagai ahli ibadah, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran dia mendapat doa khusus dari Nabi SAW. Allahumma arham Abbada, ya Allah rahmatilah Abbad. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang seterusnya nama dia At-Tufail ibn Amr radhiyallahu taala anhu wa ardah. At-Tufail ni dia masuk Islam dalam satu catatan, banyak riwayat yang cerita macam mana dia boleh masuk Islam. Tapi ada satu riwayat yang menceritakan begitu unik. Kaedah dia masuk Islam ni begitu menarik. Dia orang Daus. Daus ni satu kampung yang berada di sebelah Yaman. Bila dia dengar kata Nabi SAW dibangkitkan di Mekah, ada seorang pemuda dibangkitkan di Mekah, dia bawa ajaran dan dia kata dia jadi Nabi, hati dia teringin nak pergi. Maka dia buat persiapan dan sebagainya, dia pergilah ke Mekah. Bila dia sampai ke Mekah, dia duk cari di mana yang kata Muhammad. Dan sebahagian besar dari orang Mekah duk cerita, jangan dekati Muhammad. Kerana kalau kau dekati Muhammad, engkau akan binasa. Rosak nanti, kamu terikut dan rosak. Semua orang duk pesan macam tu. Tapi hati dia duk tanya, aku main jauh-jauh. Aku ni orang cerdik.
sebab dia ahli bahasa, dia penyair hebat. Apa salah untuk aku pergi jumpa dengan Muhammad yang duk dakwa kata dia Nabi ni? Aku pergi jumpa dengan dia. Tapi hati kecil kata, tak lagi pergi terikut lagi. Dia duk main dalam perasaan dia. Akhirnya dia buat satu keputusan, masuk juga. Tapi dia tutup telinga dengan kapas. Bila masuk, tutup telinga, tak mau dengar. Lepas tu hati dia duk kata, awak yang bodoh sangat ni. Aku ni orang cerdik, aku main jauh-jauh, tiba-tiba main duk tengok. Buat apa kalau tak mau dengar? Akhirnya dia buka. Dan dia dengar ayat-ayat Quran dari Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mudah. Dia masuk Islam begitu mudah. Bila dia dapat Islam, dia semangat. Dia main satu semangat baru, dia nak balik ajak orang kampung nak masuk Islam. Maka dia balik. Bila dia balik, modal tak ada baru masuk Islam, bekal tak ada lagi. Tapi semangatnya, main dengan semangatnya. Bila dia ajak orang untuk masuk Islam, orang tolak dia. Orang tolak dia, orang maki dia. Dia tak puas hati. Dia patah balik pergi Mekah. Jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, doa sesuatu kepada kaum aku, kerana mereka menentang apa yang aku bawa, apa yang kamu bawa. Dia baru masuk Islam, balik ajak orang tak mau ikut. Panas main jumpa Nabi, doakan kat mereka. Bila Nabi angkat tangan, hati kecil, At-Tufail kata apa? Badan muka mampu hebat semua puak ni. Tiba-tiba doa Nabi, Allahumma ihdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, hidayahkan orang-orang Daus, berikan hidayah kepada orang-orang Daus dan datangkan mereka. Ya Allah, berikan hidayah, ya Allah, berikan hidayah. 3 kali Nabi doa. Kalau tu terkejut dia, aku ingat kau nak doakan kehancuran. Kemudian dia pun belajar dengan Nabi, belajar tentang Islam apa semua, sampai dah cukup dah bekal. Nabi arahkan dia untuk balik, dan dia bawa agama, sampaikan Islam, orang terima sikit demi sikit, sehingga akhirnya seluruh penduduk Daus masuk Islam. Dan salah seorang tokoh di kalangan orang Daus, iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu orang Daus, orang kampung dia, Ad-Dausi, yang masuk Islam hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh At-Tufail Ibn Amr Ad-Dausi radhiyallahu an, seorang yang berjasa membawa Islam ke perkampungan Daus dan menjadi penyebab kepada Islamnya kabilah Daus. Jadi ini di antara tokoh yang sempat kita sebut yang syahid dalam peperangan Yamamah. Ada seorang lagi yang mungkin boleh kita senaraikan juga, cuma saya tak tulis dalam buku ni, iaitulah Abu Dujanah. Abu Dujanah namanya Simak Ibn Kharsyah radhiyallahu an. Abu Dujanah seorang sahabat yang terkenal dalam peperangan Badar. Dia terkenal sebagai orang yang memakai ikatan berwarna merah. Bahkan Nabi sebut ikatan warna merah, serban warna merah, pakaian warna merah ni Nabi tak apa berkenan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dibolehkan dan diharuskan. Abu Dujanah dia pakai serban warna merah, ataupun tanda. Selain daripada dia ada topi besi, dia ada satu ikatan yang berwarna merah yang orang tengok, orang kenal ini Abu Dujanah. Dan Abu Dujanah waktu peperangan Uhud, dia di antara tokoh yang pertahankan Nabi dengan batang tubuh dia sehingga luka rata tempat. Dan bila Nabi tengok dia berjalan dalam peperangan Uhud ni, berjalan dalam keadaan macam buka dada, Nabi kata jalan macam ni tak disukai oleh Allah, melainkan dalam situasi perang. Situasi perang perlu untuk tunjukkan berani tu. Dan Abu Dujanah tunjukkan keberaniannya. Ketika dia dalam perang Yamamah, dia gugur syahid. Dan sebelum tu dia pernah sakit. Sebelum perang dia pernah sakit. Orang masuk ziarah dia. Bila orang masuk ziarah dia, orang tengok dia dalam keadaan ialah sakit, macam nak menghampiri kepada saat kematian. Lalu orang tanya dia kenapa nampak muka macam gelisah, macam apa? Dia kata, aku tak ada amalan yang boleh aku jadikan bekal, melainkan 2 perkara. Aku ni kalau aku kembali ke rahmatullah,
aku tak ada bekal yang boleh bawa melainkan dua benda. Yang pertama, kuntu la atakallamu fima la ya'ni. Aku ni yang saya ingat dalam hidup aku tak cakap benda-benda yang tak ada kaitan dengan aku. Ini amalan. Ini adalah satu bekal yang aku ada. Aku tak cakap benda-benda yang tak ada kaitan dengan aku. Benda tu melibatkan orang lain, aku tak cakap. Aku tak ambil tahu. Aku cakap benda-benda yang, kan Nabi kata, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan orang Islam ni apa? Dia meninggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Tu orang Islam yang betul. Jadi kata Abu Dujanah, yang bekal yang aku ada, aku tak cakap benda-benda yang tak ada kaitan. Yang kedua, fakana qalbi lil muslimina salima. Aku pastikan hatiku dengan orang Islam yang lain tak ada rasa dengki, tak ada rasa hasad, tak ada rasa dendam, tak ada rasa. Aku pastikan hatiku itu. Dua benda ni ya yang bekal untuk aku balik menghadap Allah Azza wa Jalla. Ni Abu Dujanah. Sedangkan dia buat banyak benda lagi, berjuang di jalan Allah apa semua tu, tapi dia duduk teringat dua benda ni. Dua benda ni yang nampak macam mudah tapi sebenarnya susah. Nak jaga diri daripada bercakap benda yang tak ada kaitan, bukan senang. Zaman ni pula pantang ada isu, semua bekat nak komen. Kalau boleh nak jadi nombor satu. Nampak macam mudah lah. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan benda yang tak ada kaitan, macam mudah tapi susah nak buat. Yang kedua, nak kena pasti hati tak ada rasa lain, tak ada masalah dengan orang lain. Pun masalah, pun susah. Bukan senang. Walaupun bunyi itu macam perkataan yang senang. Demikian Abu Dujanah dalam peperangan Yamamah. Dia di antara orang yang berjuang bersungguh-sungguh sehingga akhirnya dia terbunuh dan gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sahabat-sahabat yang boleh kita senaraikan secara ringkas berkaitan dengan perjuangan mereka di medan Yamamah dan akhirnya mendapat syahid. Kemudian tajuk selepas tu, ini saya buat rangkuman ya, bukan cerita tentang ni, tapi pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada apa yang pernah berlaku kepada sahabat-sahabat ni. Sahabat nama dia Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Huzafah. Ada pengajaran yang boleh kita ambil daripada kehidupan mereka. Mus'ab bin Umair ni, dia asalnya anak orang kaya di Mekah. Bila dia masuk Islam, keluarga dia buang dia. Sampai tak ada apa. Tak ada apa. Daripada asal orang kaya, dan dia di antara orang yang ada satu gelaran, saya tak ingat gelaran tu orang bagi kat dia, sebab dia ni penampilan dia agak, memanglah orang kaya, dia jaga penampilan. Kira kalau dia lintas tu orang tahu dah, wangi tu orang tahu dah, ni mesti Mus'ab bin Umair. Kira penampilan dia luar biasa lah. Bila dia masuk Islam, tak ada apa. Tak ada apa, dibuang terus. Dan sampai masa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar wakil pergi ke Madinah, waktu tu ada ramai di kalangan sahabat lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Uthman pun ada, tapi Nabi pilih Mus'ab bin Umair. Nabi pilih dia untuk pergi hantar sebagai duta orang Islam. Bila Nabi pilih Mus'ab bin Umair, apa jawab Mus'ab? Nabi pergi lah. Dia tak tanya dah, ya Rasulullah ni nak pergi ni apa lama ni? Aku nak pergi ni duduk tang mana ni? Aku nak pergi nak buat kerja apa? Tak tanya. Kerana dia mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi terus. Tanpa dia kenal siapa, tapi pergi dan buat kerja. Pergi bawa ajaran. Dari hari ke hari dia jumpa dengan orang-orang Madinah. Dari seorang. Dia atur macam-macam benda. Dan akhirnya bila Nabi sampai di Madinah, hampir seluruh orang Ansar telah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini di antara benda yang boleh kita belajar daripada sikap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Antara petikan dari surah Maidah, Allah telah mengisahkan tentang kaum Bani Israel ketika mereka berinteraksi dengan Nabi Musa. Dalam ayat 24 Allah berfirman, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berkata kaum Musa, Bani Israel, kami tidak akan memasuki kota ini selagi mana wujudnya jabbarin. Pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berperang.
kami akan menunggu di sini. Allah Ta'ala rakamkan sikap Bani Israel. Bila dia ajak mereka untuk berjuang, Nabi Musa ajak mereka berjuang, mereka kata, ya Musa, kamu pergi dulu perang. Pergi dengan Allah Ta'ala. Kami tunggu tahun ni, kalau menang, kami support. Kalau kalah, kami cunggit. Jawab macam tu kat Nabi dah. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhan perang. Nanti kami duduk tahun ni. Ini jawapan Bani Israel. Ini adalah sebahagian dari perangai besar kepala Bani Israel. Dengan angkuh mereka berterusan menunjukkan keingkaran kepada utusan Allah, walaupun pada perkara yang sepatutnya boleh dipatuhi. Patutnya boleh ikutlah. Arahan tu untuk ikut, jom. Pergi sekali. Tapi dia pun kata, tak, kami tak mampu. Kami duduk tahun ni. Sifat seperti ini telah dinyahkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka telah menunjukkan sikap tunduk patuh kepada arahan Nabi, walaupun mungkin sukar pada insan biasa. Yang kita nak bawa pengajaran apa? Sikap macam Bani Israel ni tak ada pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi bersikap sebaliknya. Bila arahan itu datang dari Nabi, arahan itu datang dari Allah, mereka buat segera. Walaupun pada pandangan kasarnya, mungkin benda ni sukar, mungkin benda ni susah, mungkin boleh timbul satu soalan, ya Rasulullah, kalau buat macam ni. Tapi sahabat tak. Sahabat tak ada ish apa semua. Arahan Nabi laksanakan. Lihatlah Mus'ab bin Umair. Bila mana diarahkan untuk menjadi duta pertama Islam ke Madinah, beliau tanpa banyak soal dan alasan terus meninggalkan Mekah dan menuju ke Madinah seraya menjalankan tugasan dakwahnya, sehingga menyebabkan majoriti penduduk Yathrib ketika itu tertawan dengan seruan Islam. Kita boleh bayang, Madinah bukan tempat dia bah. Walaupun sebahagian dari orang Mekah ada adik-beradik di Madinah, tapi adik-beradik itu pun adik-beradik yang jauh. Macam Nabi sendiri, Nabi ada hubungan adik-beradik dengan orang Madinah, tapi jauh. Dan dia pun bukan kerap nak pergi Madinah ni. Tapi bila diarahkan, Mus'ab, kamu kena pergi Madinah, ajarkan agama kepada orang Madinah yang baru masuk Islam beberapa kerak ni. Tak tanya banyak, tak apa semua, tak komplain, tak petikai. Kau nak kata, ya Rasulullah, cari orang lain lah. Carilah orang-orang lain yang lebih. Tak. Bila Nabi arah, dia pergi tu. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Dan Mus'ab ni, bila dia syahid dalam peperangan Uhud, Mus'ab salah seorang sahabat yang gugur syahid dalam perang Uhud. Nabi bila tengok Mus'ab, Nabi teriak. Nabi pernah menangis bila dia masuk Islam, sebab dia dibuang oleh keluarga ni. Nabi sedih. Bila dia wafat, bila dia syahid, jenazah dia nak disemadikan tu, nak tutup dia punya, tak ada kain, kerana dia tak meninggalkan apa-apa ketika dia mati, Mus'ab bin Umair. Sehingga kan kalau kain yang ada, tutup di bahagian kepala, kakinya akan nampak. Tutup di bahagian kaki, kepalanya akan nampak. Sehingga Nabi arahkan tutup di bahagian kepala, kakinya ditutup dengan daun-daun kering. Itu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Demikian sikap seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, bila diarahkan untuk membawa mesej Islam ke Parsi tanpa rasa gerun untuk berdepan dengan kuasa besar dunia, terus saja menerima tugasan tersebut sekalipun ancaman bahaya di hadapannya. Ini seorang lagi sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia ni Nabi hantar pergi mana? Bawa surat pergi jumpa dengan Maharaja Parsi yang sangat terkenal dengan kezalimannya pada waktu tu. Parsi ni kalau sebut raja dia pada waktu tu, kalau nak hantar orang biasa pun tak mau, apatah lagi hantar seorang-seorang. Abdullah bin Huzafah ni pergi seorang-seorang, bawa surat untuk ajak orang Kaisar, pemerintah Parsi, untuk masuk Islam. Kalau kita mungkin kita kata, fikir banyak kali. Kuasa besar dunia. Parsi dan Rom pada waktu itu kuasa besar dunia. Dan Rom, dia punya pemerintah dia agak lunak, agak okey sikit. Tapi pemerintah Parsi yang dikenali dengan Kaisar, ni memang jenis tak ada peri kemanusiaan. Dia penentangan dengan Islam ni luar biasa. Tapi Abdullah bin Huzafah, kerana ini arahan Nabi, aku pergi jumpa dengan Kaisar, bawa surat. Ni surat dari Rasulullah. Dan bila Kaisar dapat surat tu, dia koyak-koyakkan, dia maki hamun semua.
Tapi Abdullah bin Huzafah tak menjadikan itu untuk dia rasa gerun, sebaliknya kerana arahan Nabi dia laksanakan. Inilah sikap para sahabat Nabi yang begitu luar biasa, yang mana di hadapan kita dalam kehidupan ni ada dua pilihan. Sama ada mahu menjadi seperti Bani Israel yang sikap bantah mereka, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tak mau ikut, atau kita nak jadi macam sahabat Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kita boleh pilih. Sama ada jadi Bani Israel, kita akan berhadapan dengan risiko kebinasaan, ataupun kita nak jadi macam sahabat Nabi, sami'na wa ata'na, kalau arahan datang dari Allah, arahan datang dari Rasul, kami dengar dan kami patuh. Ini sikap yang cukup hebat yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Yang terakhir yang kita nak sebut tentang ringkas sahabat ni, iaitulah Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Kalau kita nak baca tentang kisah mereka ni, saya rasa panjang. Nak cerita biografi sahabat seorang-seorang ni panjang lah. Muaz ni lahir bila, di mana, panjang. Saya dalam nota ringkas ni cerita sikit-sikit lah. Sebut tang mana part-part yang boleh kita contohi saja. Digelar sebagai imamul ulama wa kabirul fuqaha, tokoh ulama dan pakar hukum, serta mendapat pengiktirafan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, wa a'lamuhum bil halali wal haram, orang yang paling alim dalam hukum halal dan haram. Muaz bin Jabal ni Nabi bagi gelaran kat dia. Nabi bagi satu pangkat, dia ni orang paling alim dalam ilmu hukum hakam, halal haram. Ilmu fiqh lah bahasa mudahnya. Ya, Muaz bin Jabal. Dan dalam catatan biografi, banyak orang sebut dia dengan gelaran Imamul Ulama wa Kabirul Fuqaha, tokoh ulama dan pakar hukum hakam. Ini Muaz bin Jabal. Memeluk Islam ketika berusia 18 tahun. Masuk Islam awal 18 tahun. Seterusnya menyertai perjanjian Aqabah yang kedua. Baginda Nabi mempersaudarakan beliau dengan Abdullah ibn Mas'ud saat ketibaan para muhajirin ke bumi Madinah. Waktu orang Mekah sampai, Nabi persaudarakan muhajirin sekian, ansar sekian. Pasangan kepada Muaz ni adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ternyata kedua-dua mereka ni punya persamaan. Apa persamaannya? Kedua-duanya ahli dalam bidang fiqh. Abdullah bin Mas'ud pakar fiqh, Muaz bin Jabal juga pakar fiqh. Sebab tu bila zaman Abu Bakar, Abu Bakar pernah cadang untuk hantar Muaz ni pergi luar, pergi duduk di Syam dan sebagainya lah. Umar bantah. Umar kata, kalau kita hantar Muaz, siapa nak selesaikan masalah hukum hakam kita di sini? Sebab dia orang pakar. Sedangkan Muaz anak muda waktu tu, umur 20-an je. Tapi bila zaman Umar sendiri yang hantar. Sebab zaman dia orang Islam makin luas dan keperluan mendesak, maka dia hantar Muaz bin Jabal pergi duduk di Syam. Dan akhirnya Muaz meninggal di Syam. Muaz ni dengan Abdullah bin Mas'ud sama-sama hebat dalam bidang fiqh. Sebab tu hari ini kita sebut salah satu dari mazhab fiqh yang 4, mazhab yang paling atas ataupun mazhab yang paling awal adalah mazhab Hanafi. Kalau kita ikut part tu, kalau ikut urutan tahun, yang paling atas adalah Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bila telusuri dia punya silsilah perkembangan, daripada Abu Hanifah ambil dekat siapa, ilmu ambil dekat siapa, sampailah sahabat yang kira lopor ke mazhab Hanafi. Banyak pandangan-pandangan fiqh hanya dinisbahkan kepada sahabat ni, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Selepas zaman Nabi, selepas zaman Abu Bakar, Umar apa semua, dia pergi duduk di dan di sanalah dia menyebarkan pandangan-pandangan fiqhnya, dan banyak pandangan Abu Hanifah, pandangan mazhab Hanafi disandarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Menyertai peperangan Badar dan semua siri peperangan bersama Nabi, serta dilantik sebagai utusan Nabi ke Yaman. Nabi pernah lantik Muaz bin Jabal ni hantar pi Yaman sebagai utusan. Dalam hadis yang popular, Nabi tanya kepada Muaz, bila aku hantar, kalau ada permasalah kamu nak buat macam mana? Muaz kata, aku rujuk Quran. Kalau tak ada dalam Quran, aku rujuk apa yang Nabi SAW sabdakan. Kalau tak pernah dengar apa yang Nabi sebut, tak ada dalam Quran, nak buat macam mana?
ajtahidu. Kata Muaz bin Jabal, aku akan berijtihad tetapi aku tak melampau. Itulah sumber dalil yang menyatakan adanya persoalan ijtihad dalam usul fiqh. Muncul daripada apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal. Aku akan berijtihad tetapi aku tak melampau. Dan Nabi akui apa yang disebut oleh Muaz bin Jabal. Beliau wafat pada tahun 18 Hijrah selepas terkena penyakit ta'un di Syam. Dia kena wabak penyakit ta'un ataupun disebut dalam kitab sirah ta'un Amwas, yang menyebabkan ramai di kalangan orang-orang Islam yang gugur ataupun terkorban, termasuklah Muaz bin Jabal. Kembali menghadap Allah ketika usia masih muda, tetapi membawa bekalan perjuangan yang sangat hebat. Itulah Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Moga-moga Allah Ta'ala meridai mereka dan moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita yang membaca kisah-kisah para sahabat. Selalu saya sebut, bila kita baca kisah sahabat, yang pertama, kita nak jadi macam mereka tak mungkin. Tapi sekurang-kurangnya, kita berusaha untuk mencontohi sikap dan kisah-kisah hidup yang boleh kita contohi. Yang kedua, daripada kita baca kisah-kisah sahabat, kita ambil barakahnya, kita mengharapkan kerahmatannya, kerana kata ulama, inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita bicarakan kisah orang salih, Allah Ta'ala turunkan rahmat pada kita. Moga-moga rahmat yang turun, dia turut terkena tempiasnya pada kita. Kalau tak banyak pun, serba sikit, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita baca pada malam ini ada kebaikan, ada manfaat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersalah, tersilap, terkasak bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.